Qa'idatun fi wujuhi mukhatabatihi. Satu kaedah pada wujuhi mukhatabah, pada wajah-wajah mukhatab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Al-khitabu fil Qur'ani ala thalathati aqsamin. Bermula khitab. Khitab ni dah khitab semua kita dengar dah. Kecek orang depan tu, mukhatab tu. Bermula khitab apa tu? Yang kita cakap dekat dia tu fil Quran, di dalam Al-Quran tu khabar dia ala thalathati aqsamin, terbahagi di atas 3 bahagian. Al-awwalu, yang pertama, qismun la yasluhu illa lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qismun, satu bahagian, la yasluhu, yang tidak layaklah ia qismun, tidak patutlah ia qismun, illa kecuali lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagian yang pertama dalam Quran ni Allah Taala sebut ke nabi saja, bukan orang lain. Wa huwa alladhi yusamma bil khasaisi. Wa huwa, dan bermula ia qismun, inilah alladhi, yang yusamma, dinamakan ia qismun bil khasaisi, dengan khasais, khususiat nabi. Khasais ni khususiat nabi. Nabi saja. Wa minhu qauluhu ta'ala, wa minhu, dan sebahagian daripada dia al-awwal, qismun al-awwal ni, mubtada dia, qauluhu ta'ala adalah firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Surah Maidah ayat 62. Surah Maidah ayat 62. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaik. Balligh, sampaikanlah ma unzila ilaik, akan apa yang diturunkan ia ma kepada kamu. Jadi ayat ni tunjuk kata apa? Tunjuk kata ini Allah Ta'ala khitab ke Nabi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala lagi, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ni surah Ahzab ayat 45. Surah Al-Ahzab ayat 45. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahida. Inna, sesungguhnya kami, arsalnaka, kami utuskan kamu, syahida, sebagai menjadi saksi dekat akhirat nanti. Wa mubashshira, pemberi berita apa tu? Gembira. Wa nazira, dan pemberi berita ancaman. Jadi ya ayuhan nabi, maksud nabi kat sini adalah Nabi Muhammad SAW. Wa minhu ayatul ahzabi al-mabdu'atu biqaulihi ta'ala. Wa minhu, dan sebahagian daripada dia al-awwal lagi tu, ayatul ahzabi adalah ayat dalam surah Al-Ahzab. Ayatul ahzab, ayat dalam surah Al-Ahzab. Al-mabdu'atu, sifat dia al-mabdu'atu, yang dimulai biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajak. Ini surah Al-Ahzab ayat 50. Surah Ahzab ayat 50. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna, sesungguhnya kami, ahlalna laka azwajak, kami halalkan kepada kamu akan isteri-isteri. Al-ayah, sehingga akhir ayat. Wa fi akhiriha, dan pada akhir ayat ini, yaqulu subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah SWT, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ay yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin. Wa imra'atan mu'minah, dan perempuan-perempuan yang mukmin, in wahabat nafsaha lin nabi, in, jika, wahabat, dia hadiah, dia beri, nafsaha, diri dia mukminah tadi tu, lin nabi, kepada nabi, in aradan nabiyyu ayyastankiha, jika mengkendakilah oleh nabi ayyastankiha, bahawa mempernikahlah oleh nabi akannya imra'ah, perempuan, khalisatan laka min dunil mu'minin. Khalisah, khusus, laka, kepada kamu nabi itu, min dunil mu'minin, daripada orang mukmin. Jadi ayat ni surah Al-Ahzab ayat 50 ni dia khusus kepada nabi.
khitab kepada orang lain. Sebab Nabi saja boleh kahwin lebih pada 4. Nabi saja boleh kahwin dengan tanpa mahar. Nabi saja kalau siapa-siapa mai serah, lepas tu Nabi nak ke dia, Nabi boleh. Ataupun Nabi nak kahwinkan dia dengan orang lain pun Nabi boleh. Macam kita kalau orang perempuan mai jumpa kita tahu, kita kena kahwin. Kita kena nikah dulu dengan orang perempuan tu. Tapi Nabi tak. Nabi memang ayat Quran ni syarat bagi Nabi boleh ambil perempuan tu tadi tu. Nabi boleh nak bagi mahar, tak nak bagi mahar, ataupun Nabi boleh nak kahwinkan perempuan tadi tu dengan orang lain. Ini orang panggil khususiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak situ? Asani, bahagian yang kedua pula, qismun la yasluhu illa li ghairihi. Satu bahagian la yasluhu, yang tidak patutlah, tidak layaklah ia qismun illa li ghairihi, kecuali kepada selainnya Nabi. Bahagian yang kedua ni ayat Quran ni dia khitab, dia tuju kepada bukan Nabi Muhammad SAW, kepada orang lain. Wadzalika ka qaulihi ta'ala, wadzalika, dan bermula demikian tadi itu, ka qaulihi ta'ala adalah seperti firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Yani surah Mujadalah. Surah Mujadalah tu ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasul, idza, apabila, najaitum, kamu nak kecek, kamu nak berbicara ar-rasul, akan Nabi, apabila kamu nak pergi cakap dengan Nabi, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Faqaddimu, maka kamu dahulukan baina yaday najwakum, sebelum berbicara kamu ni, sadaqah, akan sedekah. Jadi ayat ni bagi tahu dulu tu awal-awal Islam tu dia ada satu hukum, sahabat kalau nak mai jumpa Nabi, nak mai kecek, nak mai tanya gapo-gapo dengan Nabi, sahabat wajib sedekah dulu. Kan waktu tu kan, waktu awal-awal tu ramai orang miskin dan sebagainya, jadi syarat so sedekah dulu, sedekah kat orang miskin. Ikutlah sedekah dulu, lepas tu marilah jumpa Nabi. Faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Kamu dahulukan sebelum mai jumpa Nabi tu, bagi sedekah dulu. Lepas tu belakang-belakang, bila mana orang semua dah kaya, dah senang dah, maka ayat ni, hukum ni dah tak ada dah. Wa yadkhulu fi hadzal babi al-khitabatu al-muwajjahatu lil anbiya'is sabiqin. Wa yadkhulu, dan masuk juga fi hadzal babi, pada ini bab, maksudnya as-sani, yang kedua ni fa'il. Al-khitabatu al-muwajjahatu oleh khitab al-muwajjahatu, yang dihadapkan, muwajjahah ni yang dihadapkan, lil anbiya is-sabiqin, kepada nabi-nabi yang terdahulu. Ada khitab yang kepada nabi-nabi yang terdahulu. Ka qaulih, seperti firman Allah Ta'ala, wa ya Nuh, wa ya Musa, wa ya Daud. Dah kalau sebut ayat ya Nuh tu, khitab kepada Nabi Nuh lah, bukan Nabi Muhammad. Ya Musa, kepada Nabi Musa lah, bukan Nabi Muhammad. Wa ya Daud, kepada Nabi Daud, bukan Nabi Muhammad. Jadi bahagian yang kedua, khitab kepada yang bukan Nabi Muhammad SAW, khitab kepada orang lain. As-salisu, dan yang ketiga pula, qismun yasluhu lahu walil ummati. Qismun, satu bahagian, yasluhu, yang layaklah, yang patutlah, qismun tadi tu, lahu Nabi, walil ummati, dan bagi umat. Satu bahagian yang ketiga ni, khitab ni kepada Nabi pun dia juga, kepada umat Nabi pun dia juga. Wadzalika, dan bermula demikian yang qismun as-salis ni, yashmalu aktsaral ahkami tasyri'iyyati, yashmalu, merangkumi, syama'il, merangkumi, aksaral ahkami, akan kebanyakan hukum hakam tasyri'iyyati, yang bangsa syarak, al-waridati fil Quran, al-waridati, yang datang, fil Quran, di dalam Al-Quran, allati, yang lam yarid dalilun ala annaha khasatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Lam yarid, tidak datang, dalilun, oleh dalil,
ala annaha, ke atas sesungguhnya ahkam tasyri'iyah ni khabar dia khassatun, khusus bihi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga ni ayat tu kepada Nabi pun dia, kepada umat dia pun dia. Sebab apa? Sebab tak datang dalil kata ayat tu khusus dengan kepada Nabi saja. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan sebahagian daripada asalis ni qauluhu ta'ala adalah firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa al-ayata. Ni surah Talaq ayat 1. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kamu ceraikan akan isteri, sampai habis ayat dia tu. Jadi walaupun sebut wahai nabi, tapi maksud dia nabi pun dia juga, umat dia pun dia juga. Nampak situ dah. Banyaklah. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau nampak anak bulan hendaklah puasa tu semua ke nabi pun dia, ke umat dia pun dia juga. Jadi mukhatab dalam Quran ada 3 bahagian. Satu untuk nabi saja, khusus, itu apa panggil khususiat. Yang kedua untuk selain nabi sahaja. Yang ketiga untuk nabi dan umat dia. Faham sini? Qaidatun fi haqiqatihi wa majazihi. Satu kaedah fi haqiqatihi, pada hakikatnya Quran, wa majazihi, dan majaznya Quran. Jadi benda ni kita dah belajar dah dalam balaghah. Dia ada hakikat dan juga dia ada majaz. La khilafa fi wuqu'il haqa'iqi fil Qur'ani. La khilafa, tak ada khilaf fi wuqu'il haqa'iqi, pada berlaku, pada berlaku haqa'iqi, kalam-kalam hakikat fil Qur'ani, di dalam Al-Quran. Bila sebut kalam hakikat ni maksudnya kalam yang ayat dia jelas-jelas macam tu. Wal haqiqatu, dan bermula hakikat tu apa? Hiya, dia hakikat tu al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu ibtida'an. Al-lafzul musta'malu, lafaz al-musta'malu yang digunakan fi ma wudi'a lahu, pada barang wudi'a yang dihantar, diletak ia lafaz lahu kepadanya nyama ibtida'an, pada mula-mula. Jadi hakikat ni apa? Hakikat ni kita guna lafaz pada makna dia yang asal. Dah kalau singa, bila sebut singa, asal bagi makna singa itulah yang dalam hutan, itulah yang layan tu, ada janggut apa semua tu kan. Itu tu orang panggil pada asal. Jadi bila sebut kalam hakikat, singa yang singa betul tu. Wat tahqiqu, tahqiq ni apa pula? Wat tahqiqu, dan bermula yang tahqiq, yang tepat dia apa? Hakikat tu annaha mastu'mila fi mastuliha alaihi minal jama'atil mukhatibati. Annaha, sesungguhnya hakikat, mastu'mila, barang ustu'mila yang digunakan ia mah, fi mastuliha alaih, fi ma, pada barang ustuliha alaih, yang digunalah ia ma yang pertama tadi itu, alaihi, ke atasnya ma yang kedua, minal jama'atil mukhatibati, daripada jemaah mukhatibati, yang mukhatab, yang saling berbicara. Jadi yang kedua ni, bila sebut hakikat yang makna hakikat yang tahqiq yang paling tepat adalah guna satu bahasa yang mana bahasa tu telah jadi istilah pada tempat situ. Sebagai contoh, selalu. Selalu ni maksud dia apa? Maksud dia adalah berulang-ulang. Asal makna selalu ni maksud dia berulang-ulang kalau bahasa Malaysia. Tapi dekat kat Kelantan ni, Patah Timur ni, kalau kita sebut selalu, makna dia bukan berulang-ulang. Makna dia ni sekarang. Jadi hakikat tu apa? Hakikat itu, kalam hakikat adalah satu kalam yang kita guna pada percakapan sesuatu tempat tadi itu. Istilah satu tempat tu macam tu. Dah kalau kita sebut selalu, hakikat selalu dalam bahasa Kelantan adalah sekarang. Sebab apa? Sebab istilah dekat sini macam tu dah. Walaupun hakikat makna selalu tu adalah berulang-ulang. Itu tu maksud dia gitu. Minal jama'atil mukhatibati,
daripada jemaah yang saling berbicara tadi itu. Fi mastuliha alaih, pada benda yang dibuat istilah ke atas dia. Jadi hakikat kita faham dah. Hakikat tu makna jelas-jelas bagi satu makna tu. Wa ammal majazu, adapun majaz. Majaz dalam balaghah jumpa dah. Fal jumhuru aidan ala wuqu'ihi fihi. Fal jumhuru, maka bermula jumhur aidan juga ala wuqu'ihi fihi, di atas berlakunya majaz fihi, padanya Quran. Jumhur kata dalam Quran ada majaz. Wa ankarahu jama'atun, dan mengingkarlahu akannya wuku' jama'atun oleh satu jemaah. Tapi ada sebahagian ulama dia kata tak ada majaz dalam Al-Quran, dia ingkar. Wa daliluhum annal majaza akhul kizbi. Wa daliluhum, bermula dalilnya jemaah tadi tu. Apa dia ingkar? Dalil dia annal majaza akhul kizbi. Sesungguhnya majaz ni akhul kizbi, adalah saudara tipu. Sebut singa tapi bukan singa betul, nak orang supaya nipu gitulah. Wal Qur'anu munazzahun anhu, sedangkan bermula Quran tu munazzahun anhu, suci, munazzah, disucikan, anhu daripadanya al-kizb, daripadanya tipu tadi tu. Wa annal mutakallima la ya'dilu ilaihi illa idza dhaqat bihi al-haqiqatu. Wa annal mutakallima, sesungguhnya mutakallim ni khabar dia la ya'dilu ilaihi, tidak pergilah ilahi kepadanya majaz, illa kecuali idza dhaqat bihil haqiqatu, idza apabila dhaqat sempitlah, jadi sempitlah, bihi dengan mutakalim tadi tu, al haqiqatu fa'il, oleh hakikat. Mutakalim ni orang yang kecek ni, dia tak mutakalim ni orang yang berbicara, dia tak akan guna ayat majaz kecuali kalau dia tak boleh nak sebut hakikat tadi tu, baru dia guna majaz. Faya'tasiru, maka meminjamlah oleh mutakalim. Faya'tasiru, maka meminjamlah oleh ia mutakalim. Wa dzalika, bermula demikian, dzalika idhaqah, dzalika sempit tadi tu. Bermula demikian sempit tadi itu, sempit hakikat sampai nak kena pinjam tadi tu, khabar dia muhalun 'ala Allah Ta'ala, adalah mustahil ke atas Allah Ta'ala. Jadi sebagian jumhur ulama mengatakan ada majaz dalam Al-Quran. Sebahagian ulama dia kata tak ada majaz dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab majaz ni supaya saudara tipu dah. Sedangkan Quran ni suci daripada tipu. Lepas tu majaz ni, mutakalim ni, orang yang kecek ni, kalau dia tak boleh guna hakikat, barulah, bila mana dia tak boleh nak guna hakikat sangat, barulah dia pergi guna majaz. Dia pinjam majaz tu, dia buat ayat majaz tadi tu. Sedangkan tak boleh nak guna hakikat, itu adalah mustahil kepada Allah Ta'ala. Maksud dia macam tu. Faham saya ni dah? Wahada dalilun batilun. Wahada bermula ini yang al-mazkur tadi tu, khabar dia dalilun batilun, adalah dalil yang batil, dalil yang rosak. Wala saqatal majazu minal Qur'ani saqata minhu syatrul husni. Walau, kalaulah saqatal majazu minal Qur'ani, gugurlah oleh majaz daripada Quran. Jawab dia saqata minhu syatrul husni, nescaya gugur minhu daripada Al-Quran ni, fa'il syatrul husni, oleh setengah keindahan. Kalau majaz ni tak ada dalam Quran, setengah keindahan dalam Quran tu tak ada. Faqad ittafaqal bulagha'u ala annal majaza ablaghu minal haqiqati. Faqad, maka sesungguhnya, ittafaqa, telah ittifaq, telah sepakatlah, al bulagha'u, oleh ahli-ahli balaghah ni, apa dia? Ala, ke atas, annal majaza, sesungguhnya majaz ni, khabar dia ablaghu, lebih mubalaghah, minal haqiqati, daripada hakikat. Ada. Jadi ulama balaghah sepakat dah, majaz lebih balaghah daripada hakikat. Walau wajaba khulul Qur'ani minal majazi
wajaba khuluhu minal hasfi wat tawkidi wa tasniyatil qisasi wa ghairiha. Walau wajaba, kalaulah wajib khuluwul Qur'ani minal majazi. Fa'il khulu, oleh kosong Al-Quran minal majazi, daripada majaz. Kalaulah Quran ni tak boleh ada majaz, jawab dia wajaba khuluhu, nescaya wajiblah khuluhu, oleh kosongnya Al-Quran minal hazfi, daripada hazaf. Hazaf ni buang. Wat tawkidi, takkid ni menguatkan. Wa tasniyatil qisasi, menduakan cerita, ulang cerita. Cerita yang sama ulang sekali lagi. Wa tasniyatil qasasi, ulang cerita-cerita. Wa ghairiha, dan selainnya ma zukir. Kalau tak ada majaz ni, hilang keindahan Al-Quran. Gitulah dalil jumhur. Okey. Aqsamul majazi, bahagian-bahagian majaz. Wal majazu qismani, bermula majaz itu qismani, dua bahagian. Al-awwalu, yang pertama, al-majazu fit tarkibi, majaz pada susunan. Tarkib ini susunan. Wa yusamma, dinamakan akan ia al-awwal tu majazal isnadi wa majazal aqli. Majazal isnad, majaz isnad wal majazal aqli, dan majaz aqli. Dia dah belajar dah majaz aqli dalam balaghah. Wa alaqatuhu al-mulabasatu. Wa alaqatuhu, bermula alaqah dia majaz aqli ni, khabar dia al-mulabasah. Mulabasah ni kaitan, berkaitan, kaitan. Wadhalika, dan bermula demikian majaz aqli ni, ayyusnadal fi'lu aw shibhuhu ila ghairi ma huwa lahu asalatan lil mulabasatihi lahu. Ayyusnada, bahawa disandarkan al fi'lu, akan perbuatan, aw shibhuhu, ataupun syibihnya al-fi'lu, benda yang menyerupai dengan fi'il tadi tu, sandar-sandar tadi tu, ila ghairi ma huwa lahu asalatan, kepada barang, huwa, kepada selain barang, ila ghairi, kepada selain barang, huwa, yang bermula fi'il, lahu, kepadanya nyama, asalatan, pada asal, pada mula-mula, asalatan, lil mula basati lahu, kerana ada kaitan ia fa'il, kerana ada kaitan fa'il lahu, kepadanya nyama. Jadi majaz aqli ni gapo? Sandarkan perbuatan tadi tu kepada bukan yang buat, kepada yang selain si pembuat dia. Sandarkan fa'il, perbuatan fa'il tadi tu ataupun syibihnya fa'il kepada selain si pembuat. Dah. Sebab apa boleh sandar kepada selain si pembuat? Lil mulabasah, kerana ada kaitan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Surah Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan alaihim, ke atas mereka, ayatuh, akan ayat-ayatnya Allah tu, jawab dia, zadathum imana, nescaya menambahlah oleh ayat hum, akan mereka mukmin tadi tu, imana, nisbah keimanan, akan iman. Tengok kat sini, apabila dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat Allah ni, Quran ni, zadathum imana, ayat tadi tu akan menambah keimanan mereka. Surah Al-Anfal ayat 2. Sekarang ni, yang bagi tambah iman ni siapa dia? Yang bagi tambah iman adalah Allah. Si pemberi, si pembuat tambah iman tadi tu adalah Allah. Dah. Sebab apa yang kata yang bagi tambah iman ni ayat? Ni orang panggil majaz aqli. Sandarkan satu perbuatan kepada bukan si pelaku dia. Sebab apa? Sebab ada mulabasah, sebab ada kait di situ. Nusibati ziyadatu wahya fi'lullahi ilal ayati likauniha sababan laha. Nusibati ziyadatu, dinisbahkan az-ziyadah, akan menambah tu.
Zadathum, menambah tu. Wahia fi'lullah, wahia bermula ia ziyadah tu. Fi'lullah adalah perbuatan Allah. Ni takluk kepada nusibah. Nisbah tadi tu ilal ayati, kepada ayat Quran tadi tu. Sebab apa? Likauniha sababan laha. Likauniha, kerana keadaan ayat tadi tu sababan laha, sebab baginya ziyadah. Nampak situ dah. Yang bagi tambah iman sungguh Allah tak. Sebab apa kata ayat yang menambahkan? Itu orang panggil mula basah. Dia ada kaitan. Apa kaitan dia? Dia adalah sebab. Yuzabbihu abna'ahum. Ini surah Qasas ayat 4. Ya Hamanu bnili. Surah Ghafir ayat 36. Yuzabbihu abna'ahum, menyembelihlah oleh Fir'aun akan anak-anak laki Bani Israel. Ya Hamanu bnili, wahai Haman, buatlah kepada aku tangga naik ke langit. Itu Fir'aun kata kepada Haman. Nusibaz zabhu wa huwa fi'lul a'wani ila Fir'auna. Nusibah, dinisbahkan az-zabhu, akan sembelih. Wahwa, bermula ia azabhu, sembelih tu fi'lul a'wani, adalah perbuatan tentera ila Fir'auna, kepada Fir'aun yang bunuh tentera. Tapi apa kata Fir'aun yang bunuh? Wal bina'u nusibati al bina'u, apa? Dinisbahkan akan bina, buat. Wahwa fi'lul ummalati, wahwa bermula ia bina itu fi'lul ummalati, adalah perbuatan ummalah, pekerja, ila Haman, kepada Haman. Bapa tu likaunihima amiraini bi, likaunihima, kerana keadaan keduanya, Fir'aun dan Haman tadi tu, khabar dia amiraini bihi, yang suruh bihi, dengannya al-fi'lu. Wa kadza qawlu, dan seperti demikian juga qawlu, firman-Nya Allah Ta'ala, wa ahallu qaumahum daral bawar. Surah Ibrahim ayat 28. Wa ahallu, telah menempatlah oleh ketua-ketua kafir ni, qaumahum, akan kaumnya orang kafir, daral bawar, akan tempat kebinasaan, neraka. Jadi kaum ketua-ketua ni, ketua orang kafir ni, dia menempatkan anak-anak buah dia di dalam neraka. Ada surah Ibrahim ayat 28. Nusibal ihlalu ilahim. Nusibah, dinisbahkan al-ihlal. Ihlal ni menempat, ilahim, kepada mereka pemimpin-pemimpin. Litasabbu bihim fi kufrihim bi amrihim iyahum bihi. Litasabbu bihim, kerana menyebabkan pemimpin fi kufrihim, pada kufurnya pengikut, bi amrihim, dengan suruhnya pemimpin, iyahum, akannya pengikut, bihi, dengannya kufrum. Sempat letak dhamir Wa minhu qawluhu ta'ala, dan sebahagian daripada dia lagi itu qaul majaz aqli, itu qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, yauma yaj'alul wildana shiba. Surah Muzammil ayat 18. Yauma, satu hari, yaj'alul wildan, yang menjadilah oleh yaum wildan, akan anak-anak, shiba, beruban. Hari yang buat bagi jadi budak tadi tu beruban. Yang bagi beruban Allah Ta'ala bukan hari. Dah sebut hari tu buat apa? Nusibal fi'lu ila zarfi, dinisbahkan al-fi'lu akan perbuatan. Fi'lu, perbuatan beruban tadi tu, ila zarfi, kepada zaraf. Zaraf kat sini yauma, hari itulah. Buat apa? Liwuqu'ihi fihi, liwuqu'ihi, kerana berlakunya al-fi'lu, perbuatan, fihi, padanya zaraf. Tempat lain, Isyatir radiyah. Ini surah Qari'ah ayat 70 tu. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Mereka, dia, fi aisyatir radiyah, di dalam kehidupan yang redha. Apa kehidupan yang redha? Ai radi sahibuha, redha lah oleh tuannya, insyah, tuannya kehidupan.
Maksud dia Tuhan itu tu redha dalam kehidupan tu, ahli syurga tu. Faham tu? Yang pertama adalah majaz akli. Sandarkan sesuatu fi'il kepada bukan si pelaku dia. Kerana ada mula basah, kerana ada satu kaitan. Yang kedua pula, al-qismu sani, bahagian yang kedua, al-majazu fil mufradi. Majaz pada mufrad. Majaz mursal lah kita panggil dia. Majaz pada mufrad, pada setiap ayat tu, pada ayat tu, pada kalimah tu. Wa yusamma al-majazal lughawi, dinamakan akan dia al-majazal lughawi, majaz lughawi. Wa huwa, bermula ia majaz lughawi ni isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu awwalan. Isti'malul lafzi, gunakan lafaz fi ghairi ma wudi'a lahu, pada selain barang wudi'a lahu, yang dihantar, diletak, digunakan ia lafaz lahu kepadanya nyama awalan, pada awal-awal. Jadi awal asal dia mana, tak guna tu, guna makna hak lain. Wa anwa'uhu kathiratun, bermula nauk-nauk, bahagian-bahagian dia mayat lughawi ni kathiratun, banyak. Ahaduha, yang pertama daripada kasirah tu al-hazfu, hazaf, buang. Nahu was'alil qaryah, ini surah Yusuf ayat 82. Was'alil qaryah, tanyalah kampung, ai ahlaha, penduduknya qaryah. Tanya kampung tapi maksudnya tanyalah penduduk kampung. Asani, yang kedua, az-ziyadatu, tambahan. Nahu laisa kamithlihi syai', surah Syura ayat 11. Laisa kamithlihi syai', tiadalah bagi seumpamanya Allah tu sesuatu pun. Ada kaf dua atau kaf dengan misli. Kaf tu orang panggil ziyadah. Ai laisa mithlahu syai'un, tiadalah seumpama Allah tu syai'un, sesuatu pun. Wa fihi nazarun, dan pada yang ni az-ziyadah ni nazarun, ada nazar, ada perbahasan. Ada sebagian ulama dia kata bukan ziyadah kat sini, wa fihi nazarun. As-salisu, yang ketiga, itlaqu ismil kulli alal juz'i, guna isim kul alal juz', di atas juzu'. Nahu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan akan jari-jari mereka fi azanihim, di dalam telinga-telinga mereka. Surah Baqarah ayat 19. Jari ni banyak ni, mana muat nak masuk semua telinga. Jadi sebut semua, tapi nak sikit je, nak hujung je. Ai anamilahum, ruas-ruas jari. Wa nuqtatu ta'biri anha bil asabi'i, bermula nuktah, faedah at-ta'biri, buat ibarat, anha, dengannya anamil, bil asabi', dengan jari-jari ni, khabar dia al-isyaratu ila idkhaliha, mengisyaratkan, ila idkhaliha, kepada memasukkan dia anamil ala ghairil mu'tadi, di atas yang selain adat. Mubalaghatan fil firari, mubalaghatan, kerana bersangatan, fil firari, pada lari. Jadi nak tunjuk, tak nak dengar sangat sampai bawa masuk banyak. Biasa orang bawa masuk hujung je, tapi tak nak dengar sangat sampai bawa masuk semua macam tu. Itu. Faka'annahum ja'alul asabi'a, faka'annahum, maka seolah-olah mereka kaum Nuh tu, ja'alul asabi'a, menjadikan akan jari-jari belakang. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, ini surah Munafikun ayat 4. Wa idza ra'aitahum, apabila kamu lihat mereka, jawab dia, tu'jibuka ajsamuhum, nescaya mengajaibkan, menakjubkan akan kamu ajsamuhum, oleh jisim-jisim. Tapi sebut jisim, ai wujuhuhum, oleh muka-muka mereka. Orang munafik ni, dia orang jahat-jahat tapi muka baik. Kalau kamu tengok tu, kamu akan rasa menakjubkan akan kamu ni oleh muka-muka dia orang ni. Dia orang ni pandai berlakon dan sebagainya. Li'annahu lam yara jumlatahum, kerana sesungguhnya lam yara, tidak melihatlah oleh Nabi
jumlatahum, akan ke semua jumlahnya yang munafik. Jumlatahum tu maksudnya ke semua badan. Jumlah tahun ni maksudnya ke semua badannya al-munafik. Nabi tak tengok semua badan, Nabi tengok muka saja. Ar-rabi'u, yang keempat, aksuhu, akas, sebalik. Hak tadi guna kul di atas juzuk. Sekarang guna juzuk di atas kul. Nak banyak tapi sebut sikit. Nahu wa yabqa wajhu rabbik, surah Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Dunia ni nanti semua ni, makhluk ni semua ni akan binasa. Yang ada siapa dia? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah muka Tuhan kamu. Muka saja ke badan binasa? Bukan gitu. Maksud dia bila sebut muka tapi nak semua zat Allah Ta'ala. Itu maksudnya gitu. Ai zatuhu, yakni zatnya Rabbuk. Fawallu wujuhakum syatrah ay zawatakum. Surah Baqarah ayat 150. Fawallu wujuhakum. Apa tu? Fawallu wujuhakum, maka hadapkanlah muka kamu syatrah. Hadapkanlah wajah kamu syatrah, pada arahnya yang Masjidil Haram. Sebut arah tapi zatakum. Sebut wujuh tapi bukan nak wujuh, nak semua satu badan. Pada nara taqalluba wajhika fis sama' tu kan. Apa itu? Fawallu wujuhakum syatrah. Hendaklah waktu sembahyang ni kamu hadap semua badan kamu kepada Masjidil Haram. Sebut muka tapi nak satu badan. Idil istiqbalu yajibu bisadri. Kerana al istiqbalu, bermula menghadap tu, istiqbal tu khabar dia yajibu bisadr. Wajiblah ia istiqbal bisadr, dengan dada. Wujuhun yawma idzin na'imah, surah Ghasiyah ayat 8. Wujuhun, muka tu, yawma idzin, pada hari itu tu na'imah, penuh kenikmatan. Muka saja kan, tak sebut muka tapi nak semua satu badan. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ini surah Ghasiyah ayat 2. Muka tu yawma idzin, pada hari itu tu khashi'ah, tunduk hina. Amilatun nasibah, penat. Amilah ni buat kerja. Nasibah, lagi penat. Abbara bil wujuhi an jami'il ajsadi. Abbara, buat ibaratlah oleh Allah Ta'ala bil wujuhi, dengan muka saja, tapi an jami'il ajsani, pada kesemua jasad. Nak semua, nak satu badan tapi sebut muka aja. Li'anna tana'uma wan nasba, khabar dia hasilun likulliha. Li'anna tana'uma, kerana tana'um, bernikmat. Tana'um ni bernikmat. Wan nasba, dan penat, khabar dia hasilun likulliha. Itu hasilun, terhasil, likulliha, bagi setiapnya ajsad. Jadi satu badan ni, kalau kita buat, kalau kita sedap pun sedap satu badan. Kalau kita sakit, kita penat pun penat satu badan. Sebut muka saja pun memadai dah. Sebut muka tapi nak satu badan. Al-khamisu, yang kelima, tasmiyatu syai'i bismikana alaih. Menamakan sesuatu bismikana alaih, dengan nama kana, yang adalah dahulu ia ismi, alaihi, ke atasnya nyama. Sebut dulu tapi nak sekarang. Nahu wa atul yatama amwalahum, surah Nisa ayat 2. Wa atul yatama, bagilah kepada anak-anak yatim tu, amwalahum, harta mereka. Bila sebut bagi kepada anak yatim harta mereka, bagi waktu dia dah besar. Sekarang ni dah sebut yatim tu berapa? Kira dulu tu. Alladzi kanu yatama, yang adalah kanu, dahulu mereka itu yatama, anak-anak yatim. Id la yutma ba'dal bulugh. Id, kerana la yutma ba'dal bulugh, tak ada yatim ba'dal bulugh, selepas dah balik. Fala ta'dhuluhunna ayyakihna azwajahun. Fala ta'dhuluhun, ni surah Baqarah ayat 232. Surah Baqarah ayat 232. Fala ta'dhuluhun, wali ni, maka janganlah kamu larang. Wali, janganlah kamu larang. Kamu wali ni larang
ayyankihna azwajahun, bahawa menikahlah oleh perempuan tadi tu azwajahun, akan suami-suami dulu mereka tu. Ai alladhi kanu azwajahun, yang adalah dahulu tu suami-suami mereka, bekas suami, ex-husband. Jangan, wali ni jangan larang perempuan tu nikah dengan bekas suami dia. Sebut azwajahun, dulu tu suami kan. May ya'ti rabbahu mujrima, surah Taha ayat 74. May ya'ti rabbahu mujrima, mereka yang datang berjumpa dengan Tuhan dia mujrima, hal keadaan berdosa. Dekat akhirat tu tak buat dosa kat dunia. Sammahu mujriman bi'tibari ma kana alaihi fid dunya minal ijrami. Sammahu, menamalah oleh Allahu akan man tadi tu mujrimah, berdosa, bi'tibari ma kana alaihi, dengan i'tibar barang yang adalah dahulu man tadi tu alaihi, di atasnya nyemah, fid dunya, di dunia, minal ijrami, iaitu daripada berdosa. As-sadisu, yang keenam, tasmiyatuhu bismi ma ya'ulu ilaih. Tasmiyatuhu, menamakan sesuatu tadi tu bismi ma ya'ulu ilaih, dengan nama barang yang akan datang kepadanya nyema. Hak tadi sebut dulu, nak mak sekarang. Hak sekarang, yang sekarang ni pula sebut sekarang tapi nak dulu, terbalik. Nahu inni arani a'siru khamra, ni surah Yusuf ayat 36. Kawan tu mimpi tu kan. Dia kata apa? Inni arani, ini sesungguhnya aku, arani, aku melihat aku ni, a'siru khamra, aku memerah akan arak. Arak tu dah jadi, waktu perah orang tak perah arak, orang perah anggur tu dulu tu. Ai inaban ya'ulu ilal khamriyati. Inaban, anggur, ya'ulu, yang membawa ilal khamriyati, kepada jadi arak. Sebut perah arak tapi bukan nak arak, nak anggur dulu. Wala yalidu illa fajiran kafara, surah Nuh ayat 27. Wala yalidu, dan tidak melahirkan orang kafir ni illa fajiran kafara, kecuali orang jahat, orang kafir juga. Jadi orang kafir, siapa-siapa pun kalau dia beranak, anak baru lahir tu, anak tu tak buat dosa apa lagi, muka baby lagi, tak reti buat apa. Lepas tu sebut apa, orang kafir dia tak akan melahirkan kecuali orang jahat juga. Jadi ni orang panggil i'tibar benda yang akan datang. Walaupun sebut hal ni tapi nak dulu tu. Ai sa'iran ilal kufri, membawa ataupun pergi kepada kufur wal fujuri, dan jahat. Fujur ni jahat. Sa'ir ni jadi kepada kufur dan jahat. Hatta tankiha zawjan ghairah. Tadi itulah surah Baqarah ayat 230. Hatta tankiha zawjan ghairah, sampailah dia menikah akan suami yang selainnya. Dia kalau dia nak kahwin dengan suami baru tu, dia kena menikah dengan suami yang kedua. Tapi waktu sekarang dia tak menikah lagi. Sebut tu sebab apa? Sammahu zawjan li'annal aqda ya'ulu ila zawjiyatin. Sammahu zawjan, menamakan Allahu akan zauj tadi tu, zauj akan zauj, li'annal aqda, kerana sesungguhnya akad tu ya'ulu ila zawjiyatin, membawa kepada zaujiyah, kepada jadi suami isteri, kepada jadi suami. Li'annaha la tankihu illa fi hali kaunihi zaujan. Li'annaha, kerana sesungguhnya, la tankihu, tidak menikahlah perempuan tadi itu, illa, kecuali, fi hali kaunihi, pada keadaan zauj tadi itu, zaujan, jadi suami. Bila dah menikah boleh jadi suami. Fabasyarnahu bighulamin halim, nubasyiruka bighulamin alim. Fabasyarna ni surah Safat ayat 101. Fabasyarnahu, maka kami gembirakan akan dia tu, bighulamin halim, dengan kanak-kanak yang halim, sopan santun. Nubasyiruka, kami gembirakan kamu, bighulamin alim, dengan anak-anak yang cerdik. Ni surah Hijr ayat 53. Budak waktu dia lahir, dia tak pandai lagi, tapi sebut pandai tu orang panggil sebut yang akan datang tu.
wasafahu fi halil bisyarati bima ya'ulu ilaihi minal ilmi wal hilmi. Wasafahu, mensifatlah oleh Allah akan dia. Yahya, Nabi Yahya tak silap ni. Fi halil bisyarati, pada keadaan khabar gembira, bima ya'ulu ilaihi, dengan barang ya'ulu ilaihi, yang akan membawa lah kepada ma tadi tu, apa dia? Minal ilmi wal hilmi, iaitu daripada ilmu dan pengetahuan. Sebut ni budak ni dia nak jadi berilmu, dia ni nak jadi sopan santun. Waktu beranak dak lagi lah, moga budak kecil lagi kan, tak kerti apa lagi, tapi sebut siap-siap tu. Dah. As-sabi'u, yang ketujuh, itlaqul ismil hali, itlaqu ismil hali alal mahali, guna sebut nama isi. Hal ni isi dalam, alal mahal, di atas mahal. Mahal ni tempat luar. Nahu fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Surah Ar-Rahman ayat, surah Ali Imran ayat 108. Fa fi rahmatillah, maka di dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun, mereka tu kekal di dalamnya. Ai fi rahmatillah fil jannah, yakni di dalam syurga. Sebab apa? Li'annaha mahallur rahmati, kerana sesungguhnya jannah tu khabar dia mahallur rahmah, tempat rahmat. Sebut di dalam rahmat, tapi walaupun sebut rahmat, tapi nak adalah syurga. Sebab apa? Sebab syurga ni duduk dalam rahmat. Bal makrul lail, surah Sabah ayat 33. Bahkan makrul lail, tipu daya malam, ai fil lail, pada waktu malam. Idh yurikahumullahu fi manamik, surah Al-Anfal ayat 43. Idh, ketika, yurikahumullah, memperlihat akan kamu, akan mereka oleh Allah, fi manamika, di dalam mimpi kamu, ai fi ainika, pada mata kamu. Ala qaulil Hasan rahimahullah, di atas pendapat Hasan Al-Basri rahimahullah. Maksud dia nampak real. Dalam tidur tu dia mimpi. Dalam mimpi tu dia nampak real. Itu maksud dia. As-saminu, yang ke-8, tasmiyatu syai'i bismi alatih, menamakan sesuatu dengan nama alat dia. Sebut alat. Nahu waj'alni lisana sidqin fil akhirin, surah Syu'ara ayat 84. Waj'alni, jadikanlah akan aku ni lisana sidqin, lidah kepujian, lidah yang benar. Bila sebut lidah yang benar ni, lidah ni alat pada puji, maksud dia kepujian yang benar. Fil akhirin, pada orang-orang yang kemudian. Ai sanaan husna, pujian yang benar, pujian yang indah, pujian yang baik. Li'anna lisana alatuhu, kerana lidah ni alatuhu adalah alatnya sanak puji. Sebut lidah tapi nak adalah puji. Wa ma arsalna mir rasul illa bilisani qaumih, surah Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna mir rasul, tidak kami utuskan daripada rasul, tidak kami utuskan daripada rasul tadi tu, illa bilisani qaumih, kecuali dengan lidah kaum dia. Apa maksud lidah kaum dia? Rasul tu ikut bahasa kaum dia. Ai bilughati qaumihi, dengan bahasa kaumnya Rasul. At-tasi'u, yang ke-9, itlaqul fi'li, guna fi'il. Itlaqul fi'li, guna fi'il. Wal muradu musyarafatuhu wa muqarabatuhu wa iradatuhu. Walaupun itlaq fi'il, guna fi'il, tapi al-muradu, murad dia adalah musyarafatuhu, hampir. Wa muqarabatuhu, hampir, fi'il. Wa iradatuhu, kehendak akannya fi'il. Sebut satu fi'il, tapi bukanlah dah berlaku, nak dekat berlaku. Fa idza balagna ajalahunna fa'amsikuhun, surah Talaq ayat 2. Fa idza balagna ajalahun, maka apabila balagna ajalahun, balagha ni telah selesai oleh idah-idah mereka. Tapi sebut balagha, tapi nak selesai, nak dekat selesai. Fa idza balagna ajalahun, maka apabila nak hampir selesai oleh idah mereka,
fa'amsikuhun, maka kamu boleh pegang, kamu boleh rojok. Ai qarabna bulughal ajali, hampir bulughal ajali, akan masa iddah, masa tempoh, sampai tempoh. Ai inqida'il iddati, selesai iddah. Li'anna al-imsaka la yakunu ba'dahu, li'anna al-imsaka, kerana sesungguhnya imsak, imsak ni menahan ataupun rujuk, khabar dia la yakunu ba'dahu, tidak adalah ia imsak ba'dahu, selepasnya inqida'il iddah. Jadi ayat tu bagi tahu fa idza balaghna ajalahunna fa'amsikuhun. Kita tak boleh terjemah maka apabila dah selesai iddah, balagha fi'il madhi. Tak. Walaupun balagha fi'il madhi tapi maksud dia nak hampir. Maka apabila nak hampir selesai iddah, fa'amsikuhun, kamu boleh tahan, kamu boleh rojok dia orang. Faham situ? Wa huwa fi qawlihi ta'ala, dan bermula ia itu adalah pada firman-Nya Allah Ta'ala, fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhun haqiqatun. Surah Baqarah ayat 232. Fabalaghna ajalahun, apabila dah sampai iddah dia, fala ta'dhuluhun, maka janganlah wali itu melarang mereka, haqiqatun, itu adalah hakikat. Fabalaghna ajalahun, hak ni hakikat. Bila dah habis iddah, perempuan tadi tu wali tak boleh larang kalau dia nak nikah dengan suami pertama. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa ani surah An-Nahl ayat 61. Surah An-Nahl ayat 61. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila datang oleh tempoh ajal tu dah, la yasta'khiruna sa'ah, tak boleh melambatlah mereka akan satu pun, wala yastaqdimun, dan tak boleh mencepatlah. Ai fa idza qaruba maji'u, maka apabila hampirlah oleh kedatangannya ajal. Ajal kat sini pergilah tengok maksud dia apa, kiamat ke apa ke. Tapi bila mana nak datang benda tu, orang ni tak boleh melambatkan ataupun tak boleh mencepatkan. Idza qumtum ila salati faghsilu. Ni ayat surah Maidah ayat 6, ayat wuduk. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, apabila kamu berdiri kepada sembahyang, faghsilu, maka hendaklah kamu basuh. Apabila kumtum ni berdiri, apabila kamu berdiri sembahyang, bukan sembahyang tu, ai aradtumul qiyam, apabila kamu nak berdiri sembahyang. Walaupun dia sebut kumtum dengan fi'il madhi, dia guna fi'il, tapi maksud dia adalah apabila nak sembahyang, baru kamu wuduk. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id. Surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu baca Al-Quran, fasta'id, maka hendaklah kamu ta'awuz. Fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Tengok. Fa idza qara'tal Qur'an. Qara'ta ni fi'il madhi. Takkan kita nak terjemah maka apabila kamu telah baca Al-Quran, baru kamu kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillah tu kata sebelum baca Quran. Jadi ayat fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitanir rajim ni ai idza aradtal qira'ata, apabila kamu kehendaki nak baca. Faham sini? Dia sebut fi'il tapi nak makna sebelum sikit. Litakunal isti'adzatu qablaha, supaya adalah isti'adzah tadi tu qablaha, sebelumnya al-qira'ah. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna. Surah Al-A'raf ayat 4. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, berapa ramai daripada penduduk yang kami binasakan mereka. Faja'aha ba'suna, maka datanglah akan qaryah tadi tu ba'suna, oleh azab kami. Tu tengok tu. Min qaryatin ahlakna. Ahlakna ni ai aradna ihlakaha. Aradna, kami kehendaki, ihlakaha, akan membinasakannya qaryah. Berapa ramai daripada kampung yang kami membinasakan dia. Berapa ramai daripada kampung yang kami nak binasakan akan dia. Maka datanglah faja'aha ba'suna, maka datanglah akan kampung tadi tu oleh azab kami. Wa illa lam yasihal atfu bil fa'i, wa illa, dan jika tidak, lam yasihal atfu, tidak sahlah oleh ataf
bil fa dengan huruf fa. Faja'ah fa tu. Ataf dengan fa tu li ta'kid, dia kena ada selepas dia pula tu. Faham sini? Ini bab majas kita dah jumpa dah dalam balaghah. Faham dah insya-Allah. Jadi kita akan masuk pada qaidatun fil hasri wal ikhtisasi. Satu kaedah pada hasar dia tu saja dah dalam Quran tu. Wallahu